Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu petang ini. Untuk membicarakan isu-isu semasa. Bersama saya saudara Lan Buana dan saudara Azrul dan Cik Mimi. Cik Mimi tak pernah bertanya soalan. So, kita jauh sangat. Okey. Jadi, kita hari ini nak mengulas satu isu. Saya rasa hari ini tuan-tuan sedia maklum bahawa sudah pun ditangkap dan juga didakwa di mahkamah saudara Azri, Wan Azri ataupun lebih dikenali sebagai Papa Gomok, kerana perbuatan beliau menghasut, mereka cerita kononnya kerajaan ini kerajaan yang pro Israel, sedangkan kita tahu tuan-tuan bahawa ketegasan kerajaan ini dalam aspek memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin sangat tegas. Malah Perdana Menteri bukan setakat bercakap di sidang kemuncak UNGA, United Nations punya perhimpunan ataupun perhimpunan bangsa-bangsa bersatu, di APEC juga dia bercakap, malah dia memberikan teguran secara terbuka kepada Presiden Amerika itu sendiri. Dan kelantangan beliau dikagumi oleh negara-negara luar yang memastikan bahawa negara-negara, sama ada mereka ni pro-Israel ataupun pro-Palestin, bersatu dalam usaha untuk seia sekata memperjuangkan gencatan senjata di Gaza. Namun ada juga bak kata orang tu beruk-beruk mak ayah ni. Walaupun dia berbulu yang mengeluarkan kenyataan yang sangat-sangat melampau lah bagi saya, mengatakan negara ini pro Israel dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa hari ini bukan setakat isu itu, tetapi dah terlalu melampau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka, sehingga kan ramai yang terpengaruh, percaya dengan wujudnya 120 SD lah, 118 SD lah, kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya di 6 buah negeri lah, selepas pilihan raya kecil di Dun Pelangai lah, di Dun Simpan Jeram lah, di Pulai lah, di Kemaman lah. Dan hari ini diberikan pula 1 hari bulan, dah lepas dah 1 hari bulan 1. Kemudian dia bagi pula 18 hari bulan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ini akan menyebabkan negara kita sebenarnya menjadi dalam keadaan tidak stabil. Itu sebabnya saya hari ini mengeluarkan satu kenyataan. Saya rasa dah tiba masanya SOSMA, kalau dulu zaman Mahathir ni, perbuatan mereka yang mensabotaj ekonomi negara, yang mensabotaj rakyat, kestabilan, keamanan yang kita kecapi sekarang ni, sewajarnya mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan. Tetapi kalau nak hadap muka pengadilan, 4 tahun akan datang baru selesai bicara, 5 tahun akan datang baru selesai bicara, maka silap-silap kerajaan yang kukuh 2/3 ni pun boleh jatuh, disebabkan kita ni nak tunjuk terlampau baik. Saya terus terang saya cakap, saya tak berapa setuju bila mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa janganlah diambil tindakan pada orang yang menghina, mengkritik beliau. Kalau setakat mengkritik,
ataupun berbeza pendapat, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau memfitnah berlebihan, kita tahu itu hak Perdana Menteri untuk mengampunkan orang yang memfitnah dia, tak ada masalah. Tetapi harus ditegaskan bahawa rakyat Malaysia juga mempunyai hak untuk terus mengecapi kedamaian, untuk terus mengecapi suasana ekonomi yang semakin hari semakin baik hari ini, dan untuk terus mengecapi keamanan. Dan hak rakyat ini tidak boleh dicabul dengan membenarkan tindakan bebas memfitnah dianggap sebagai kebebasan bersuara. Ini bagi saya satu benda yang tak ada masalah. Tetapi tidak boleh dibenarkan kebebasan memfitnah, kebebasan mensabotaj ekonomi negara, kebebasan mensabotaj keamanan yang hari ini kita kecapi. Harus diingat, tanpa keamanan yang dikecapi hari ini, tanpa kestabilan politik, pelabur tak masuk kat Malaysia ni. Kita punya foreign direct investment tidak akan meningkat balik. Kita punya kadar pengangguran yang sebelum ini berada dalam keadaan parah tidak akan mengukuh balik. Kenapa kita boleh mengecapi kadar pengangguran yang rendah? Kenapa kita boleh mengecapi kadar inflasi yang rendah sekarang ni? Kenapa kita boleh mengecapi kedudukan ekonomi yang jauh lebih baik? Kita punya pertumbuhan ekonomi yang baik kerana kita ada kestabilan politik dan ekonomi. Tapi kalau dibiarkan manusia macam Raja Petra, dibiarkan manusia macam Papa Gomo, Badrul Hisham, Ratu Badak, Tun Faisal, tak kira lah, siapa sekalipun, Syafiq Murtad, kalau dibiarkan mereka ni berleluasa menabur fitnah, benda yang tak betul, saya risau kerajaan yang stabil pun akhirnya akan tumbang kerana rakyat Malaysia ni, kita kena terima hakikat, bukan semua menggunakan otak mereka yang waras. Ini terima hakikat. Kalau adalah rakyat Malaysia ni 100% pakai otak, tuan-tuan, tak adalah sampai 4.2 juta orang yang mengundi Perikatan Nasional pada pilihan raya lepas. Selepas apa yang Perikatan Nasional buat pada mereka, sehingga mereka hilang pendapatan, mereka hilang pendapatan sempurna, hilang peluang pekerjaan, hilang ahli keluarga, bercerai-berai sepanjang tempoh PKP, sepanjang tempoh lockdown, ada yang pinjam alung, ada yang menyebabkan terpaksa bunuh diri dan sebagainya. Benda tu takkan berlaku, tuan-tuan. Tetapi akhirnya kita tengok bila mereka menyogok pengundi-pengundi dan menabur fitnah yang keterlaluan, ramai yang tak tahulah, tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal, dan mengundi mereka balik. Dan hari ni saya nak beritahu, cukuplah. Sampai bila nak cerita tentang kerajaan tumbang tapi tak tumbang-tumbang ni? Datang logik mana? Jadi hari ini kerajaan perlu gunakan SOSMA. Kalau dulu zaman Mahathir, mereka sudah pun menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Saya nak beritahu, saya kena ISA ni bukan sekali, 2 kali. Datuk Seri Anwar pun pernah kena. Apa istimewanya mereka ni, yang hari ini melakukan macam-macam langkah. Langkah Dubai lah, langkah sumbang lah, langkah terdesak lah. Takkan kita nak biarkan mereka ni menjahanamkan negara. Kita tahu kerajaan tak tahu menjejaskan. Kalau orang Malaysia yang duduk dalam Malaysia ini pun boleh percaya cerita dongeng Raja Petra, cerita dongeng Papa Gomo ni, maknanya tendensi untuk pelabur-pelabur pun percaya dan lari daripada melabur di Malaysia, elak daripada meletakkan duit dalam negara ni, juga ada. Yang akhirnya menerima padah ialah rakyat Malaysia. Itu sebabnya Perdana Menteri perlu berlaku adil. Beliau boleh ampunkan orang yang memfitnah dia, orang yang kata dia macam-macam, tetapi hak rakyat untuk mengecapi keamanan, kedamaian dan ekonomi yang baik
perlu juga dijaga. Jangan sampai kita discriminate majoriti rakyat Malaysia kerana kita beri pengampunan kepada 2-3 puak yang mulut macam puaka ni, tuan-tuan. Ini benda yang bagi saya lah, yang saya nak tegaskan pada kerajaan hari ini, yang saya rasa perlu